Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan lelaki pelajar Diploma Pendidikan Islam ODL di College University Islam Johor Sultan Ibrahim. Kami akan membuatkan satu video pembentangan daripada tugasan kedua subjek Sejarah Pendidikan di Malaysia di bawah bimbingan Ustazah Hayatul Akmal binti Yusuf Akmar. Nama saya Ali Humaidi, merupakan ahli pertama dalam kumpulan lelaki. Nombor metrik saya KIDL 2501040008. Dalam kesempatan ini saya akan membentangkan dan menghuraikan pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin, merangkumi institusi, kaedah pengajaran serta implikasinya terhadap pendidikan Islam di Malaysia. Tajuk tugasan 2 ini ialah perkembangan sistem pendidikan Islam dari zaman Rasulullah SAW hingga Kerajaan Abbasiyah dan implikasinya terhadap pendidikan Islam di Malaysia. Objektif pembentangan kali ini ialah yang pertama menjelaskan perkembangan pendidikan Islam awal, kemudian mengaitkan dengan pendidikan Islam di Malaysia dan kenapa sejarah pendidikan Islam penting untuk difahami. Yang pertama, pendidikan zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan nama penuhnya iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan seorang pendidik dan murabi yang terunggul dalam sejarah Islam. Pendidikan pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam bertujuan utama untuk membentuk iman, akhlak dan kepribadian manusia. Bukan sekadar menyampaikan ilmu sahaja secara teori. Institusi pendidikan terawal ialah di Dar Al-Arqam yang mana berada di kota Mekah, milik seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Abdul Manaf bin Asad Al-Makhzumi. Jadi tempat ini adalah sebagai fungsi pusat pembelajaran secara rahasia bagi umat Islam pada awal ketika dahulu. Di sinilah para sahabat mempelajari Al-Quran, akidah dan asas Islam dalam suasana yang selamat dan damai. Selepas hijrah ke Madinah, Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan utama. Masjid bukan sahaja menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat ilmu, perbincangan dan pembentukan masyarakat. Rasulullah SAW sendiri bertindak sebagai guru dan murabi, mendidik para sahabat dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Kandungan pendidikan pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW meliputi Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian pengukuhan akidah, pembinaan akhlak mulia serta pengajaran ibadah asas seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW menumpukan pembinaan iman, menumpukan pembinaan iman dan akhlak sebelum aspek yang lain. Jadi didahulukan fokus pada pembinaan iman dan akhlak. Kemudian beralih kepada dari segi kaedah pengajaran Rasulullah SAW menggunakan pendekatan yang sangat berkesan. Di antaranya adalah dengan kaedah halaqah ilmu, yang mana para sahabat berkumpul, duduk, membentuk satu bulatan untuk belajar dan bertanya pelbagai soalan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kaedah talaqi musyafahah juga digunakan. Ya, ini antara murid dengan guru saling berhadapan. Pembelajaran secara bersemuka dan terus daripada guru, khususnya dalam bacaan Al-Quranul Karim. Hafazan turut juga ditekankan pada ketika itu, namun tidak terpisah daripada amalan. Ilmu yang dipelajari diamalkan dalam kehidupan seharian, sama ada dalam ibadah, muamalah maupun akhlak. Hal ini membuktikan
bahawa ilmu dalam Islam bukan bersifat hanya teori semata-mata, tetapi perlu juga diterjemahkan dalam bentuk amalan ataupun perbuatan. Kemudian pendidikan zaman Khulafaur Rasyidin. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sistem pendidikan Islam masih lagi diteruskan dan diperkembangkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana 4 sahabat ini yang memimpin ketika itu, yakni Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Pada zaman ini, wilayah Islam semakin meluas, menyebabkan keperluan kepada pendidikan yang lebih tersusun dan meluas. Usaha penting yang dilakukan ialah pembukuan Al-Quran yang usulan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit ketika itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pembukuan Al-Quran ini bertujuan adalah untuk memelihara kesucian Al-Quran. Masjid terus berfungsi sebagai pusat pendidikan dan wilayah-wilayah Islam seperti Kufah, Basrah, dan juga Damsyik. Ya, pada masa ini juga lahir disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, dan qiraat, menandakan perkembangan ilmu Islam yang lebih mendalam dan sistematik. Pendidikan tidak lagi terhad kepada asas agama sahaja, malah berkembang kepada pentadbiran, kehakiman, dan kepimpinan umat. Ini menunjukkan bahawa pada zaman Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum, pendidikan Islam mula menjadi lebih tersusun rapi, selaras dengan perkembangan negara Islam ketika itu. Sebagai rumusan daripada implikasi kesan daripada kepimpinan perkembangan pendidikan Islam di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, terdapat beberapa implikasi penting pendidikan zaman ini terhadap pendidikan Islam di Malaysia. Yang pertama sekali, lahirnya prinsip bahawa pendidikan merupakan kewajipan agama dan berkait rapat dengan amal. Jadi, pendidikan Islam ini dipahami sebagai satu kewajipan agama, bukan sebuah pilihan. Jadi, kita kena buat sebab ini adalah hukumnya wajib. Yang kedua, masjid kekal sebagai institusi pendidikan. Ya, jadi masjid kekal sebagai institusi pendidikan utama yang menjadi pusat pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Dan yang ketiga, sistem pendidikan tradisional seperti pondok dan madrasah di Malaysia jelas mengambil inspirasi daripada kaedah halaqah, hubungan guru dan pengajian kitab yang diwarisi sejak zaman awal Islam lagi. Kesimpulannya, pendidikan Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum telah meletakkan asas kukuh kepada sistem pendidikan Islam hingga ke hari ini. Prinsip pembinaan iman, akhlak, dan pengamalan ilmu terus menjadi teras pendidikan Islam di Malaysia dalam melahirkan masyarakat yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakim bin Yusof, pelajar Diploma Pendidikan Islam ODL, nombor kad matrik KIDL 2501040003. InsyaAllah hari ini saya akan membuat satu video berkenaan tugasan sejarah pendidikan, iaitu yang bertajuk perkembangan pendidikan pada zaman dinasti Umayyah. Pertama sekali saya akan ceritakan tentang latar belakang dinasti Bani Umayyah. Untuk pengetahuan semua, dinasti Umayyah ditubuhkan pada tahun 661 hingga 750 Masihi. Ianya merupakan
khilafah Islam yang kedua selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khilafah pertama yang menggunakan sistem pewarisan tahta, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama kepada kerajaan ini selepas tamatnya fitnah pertama pada tahun 661 Masihi. Untuk perkembangan pendidikan pada zaman itu ialah pada zaman Bani Umayyah bermulanya tapak perkembangan ilmu pengetahuan serta ilmu kelahiran para intelektual Islam dalam pelbagai ilmu pengetahuan, dan ianya juga mengalami kemajuan yang terlalu pesat dan menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Hal ini demikian juga ianya lebih luas ataupun lebih menekankan ilmu agama sehinggalah ianya tersebar luas. Pada zaman tersebut hubungan guru dan murid adalah amat rapat, iaitu pada zaman Bani Umayyah. Cara pusat dan bahasa rasmi pada zaman Bani Umayyah ialah pengajian pendidikan ini berpusat di masjid, di sekolah, di perpustakaan dan di istana khalifah, iaitu yang terletak kota Basrah merupakan pusat penyebaran ilmu pada zaman itu, manakala bahasa Arab merupakan bahasa rasmi pada ketika itu, dan bahasa Arab juga menjadi bahasa pengantar pada masa itu juga. Terusnya saya ingin menyebut antara tokoh-tokoh pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, antara tokoh-tokoh pada zaman itu ialah, yang pertama sekali ialah Khalifah Abdul Malik dan Umar Abdul Aziz, yang mereka dilantik menjadi ulama dalam bidang Al-Quran, tafsir dan nahwu, dan menggalakkan penterjemahan karya dari bahasa asing ke bahasa Arab. Oleh itu, tujuan mereka yang pertama sekali ialah untuk mengangkat martabat bahasa Arab ini pada ketika itu. Kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan telah berjaya mewujudkan beberapa disiplin ilmu yang dikenali sebagai Al-Tadwin, dan oleh itu jugalah lahirlah ulama-ulama hebat pada masa itu. Dan seterusnya, saya ingin menceritakan dan memberi implikasi dan ataupun kesan pendidikan pada zaman ini berkenaan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Antaranya ialah zaman Bani Umayyah terhadap pendidikan di Malaysia pada masa ini, kita dapat dilihat dari segi institusi pendidikan, kurikulum dan peranan guru, penggunaan bahasa Arab dan nilai akhlak. Walaupun dipisahkan oleh jarak dan masa yang panjang, warisan pendidikan Islam dari zaman Bani Umayyah tetap memberi pengaruh yang kuat dan berterusan dalam pembentukan sistem pendidikan Islam di Malaysia pada hari ini. Sebagai contoh, pada masa ini bahasa Arab telah dimasukkan di dalam silibus sekolah agama di Malaysia pada masa ini. Sekian
Itulah daripada saya berkenaan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Sekian, terima kasih.